Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah dapat juga on live ni. Walaupun first time kan. So sorry lah aduh. Tak sangka pula tadi, tak jam pula dia punya kamera tadi kan. Jadi itulah ada masalah sikit. Minta maaf banyak-banyak lah semua insya-Allah. Okey. Uh, Okey, ni live yang pertama ni special sikit. Si Fubi nak berkongsi sesuatu yang benda tajuk dia macam biasa tapi ramai yang masih keliru sebenarnya. Okey, tajuk dia macam mana nak menghasilkan madu. Macam mana nak menghasilkan madu? Macam mana lebah tu menghasilkan madu? Tu special sikit. Memang jadi inilah tuan-tuan. Okey, ni madu siapa yang tak pernah nampak madu, biasa makan madu. Tapi tak tahu macam mana madu ni hasilkan. Okey. Ni saja je Sibu nak bagi kau orang bagi telio sikit kan. Sibu try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini madu tualang ini madu tualang dia lain sikit. So madu ada macam-macam jenis madu. Ada madu daripada hutan, ada madu daripada nektar daripada ternak dan nektar daripada di kebun-kebun ataupun ada juga yang daripada di dalam gua, di lereng bukit. So nak cerita madu ni memang tak habis lah Banyak orang kaji sejak daripada zaman Fir'aun dulu pun dah jumpa dah madu ni. Jadi itulah sebab tu yang pertama sekali saya nak berkongsi ni tentang lebah tu macam mana dia boleh menghasilkan madu kan. So bagaimana madu tu yang didefinisikan sebagai madu tu apa sebenarnya. Ni madu terbang daripada madu terbang, bukan madu berjalan kau jangan gelak Okey. So okey, sebelum tu kita berkongsi dululah. Okey, ni cerita-cerita panjang tajuk dulu, tak cerita ini kan detail kan. Siapa ni? Okey, yang pertama sekali si Ruby nak berkongsi ataupun nak memperkenalkan diri dulu. Nama sebenar tu Mat Bahrin Ibrahim, berasal daripada Muar Johor, berpengalaman lebih kurang dekat 20 tahun juga lah dengan industri madu ni, si lebah ni. So dalam media sosial ni biasa lebih senang ingat rakan-rakan dan sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan semua panggil si Fubi lah, Cikgu Lebah. Jadi dia senang kan nak sebut nama tu. Ada juga yang panggil nama tapi yang lebih mudah diingat dengan nama panggilan si Fubi lah. Sebab company pun nama si Fubi Sdn Bhd, email pun nama si Fubi. Jadi gelaran nama pena tu pun si Fubi lah. Senang kan ingat kan. Okey, sekali je dah boleh ingat sampai bila-bila insya-Allah. Okey, jadi pengalaman si Fubi, saya bahasakan diri si Fubi lah senang ataupun kadang-kadang dia orang panggil Sifu je. B tu di hujung dia lambat sikit keluar. Jadi Sifu, macam mana ni sebenarnya madu ni, apa benda cerita dia punya macam mana nak hasilkan madu, yang lebah ni menghasilkan madu ni macam mana dia punya cerita detail tu, macam step by step tu macam mana. Tu panjang sikit dia punya soalan dia. Jadi dia punya cerita dia bermula dengan lebah tu dia akan menghisap nektar. So kita kena perhatikan ada beberapa komponen dalam menghasilkan madu. Yang pertama adalah dengan lebah menghisap nektar. Nektar tu satu hal lagi nektar tu apa benda nektar kan. So nektar ni adalah manisan dalam bunga. Kalau korang kecil-kecil dulu, kalau main-main dekat luar tu, zaman sekarang tak tahulah ada lagi tak ada kan main macam tu kan. Jadi kadang ada bunga yang halus-halus tu, kita tarik dia punya macam benang dia, jadi ada rasa manisan dia. Tu dia panggil nektar. Okey, itu nektar yang itulah yang dihisap oleh lebah untuk menghasilkan madu. Tapi cerita dia panjang lagi, bukan kat situ je. Sebab kita pun makan manisan tu juga, nektar tu, tapi tak jadi madu. So macam mana? Jadi bahan pertama untuk menghasilkan madu, yang lebah hasilkan madu adalah menggunakan nektar bunga. So nektar bunga lebah akan hisap. Korang tahu tak? Ini yang macam si Fubi tunjuk tadi. Ni lebih kurang dekat sekilo ataupun dekat 600 gram ke 700 gram, 1 pound lah. Dalam kajian tu 1 pound ni sama dengan 2 juta kuntum bunga yang perlu diambil oleh lebah tau. Lebah akan pergi kepada 2 juta kuntum bunga. Digabung-gabungkanlah dengan dia punya lebah-lebah pekerja tu. Dia akan menghasilkan lebih kurang 1 kilo ataupun 1 pound
Dia tak sampai 1 kilo lah, lebih kurang 1 pound madu nak menghasilkan. Senang ke susah? Memang manusia susah nak buat kan. Jadi lebah akan pergi ke nektar. Nektar ni, dia akan pergi ke nektar, dia akan pergi hisap ke nektar, menghisap nektar ataupun manisan dalam bunga tu, tu dipanggil nektar tu. Dalam nektar tu sendiri, memang kandungan dia ada kandungan fruktos, sukros adalah gula-gula ringkas lah dalam macam buah-buahan lah. Macam buah-buahan, macam rambutan, macam manggis apa semua. Rasa manis tu adalah sebab gula natural dalam tu adalah dia panggil gula ringkas seperti fruktos, glukosa, sukrosa dan family sa tu lah. Okey, jadi lebah tu akan hisap. Lebah tu hisap, dia akan masukkan ke dalam tubuh dia. Dia hisap melalui, dia macam straw kat mulut dia ada straw tau. Special tapi straw organik lah dia. Dia hisap akan masuk ke dalam perut, dalam organ dalam tubuh dia tu ada satu organ tu dipanggil honey sac ataupun kantung madu dalam perut dia. Jadi disimpan dalam perut. Jadi manisan ataupun nektar yang dihisap akan disimpan ke dalam perut lebah. Bila disimpan dalam perut lebah, enzim di dalam lebah tu akan convertkan atau bertindak balas dengan nektar tadi. Itulah yang menghasilkan madu. Jadi dia step dia macam tu. Tapi tak semudah itu. Tak semudah itu. Kenapa? Ni yang misteri sikit kan. So lebah dia memang Allah ilhamkan dia, Allah jadikan dia memang untuk menghasilkan madu ni, ada dia punya proses dia. Bila lebah ni isap dekat nektar bunga dan kumpul dalam perut dia, dia tak semudah tu disimpan dalam stor hexagon dia, tapi dia akan pas pada rakan-rakan pekerja dia yang lain, lebah-lebah pekerja yang lain, antara 5 hingga 7 lebah tu akan dia akan pindahkan daripada lebah yang pertama kepada lebah kedua, dipindahkan masuk ke dalam perut lebah kedua sampai ke 7. Sebab dia nak tahu yang enzim itu belum sempurna lagi untuk menukarkan nektar tu menjadi madu yang sebenar-benarnya, yang sempurna. Jadi di sinilah sahabat-sahabat semua ataupun tuan-tuan semua, di sinilah keunikan ataupun kelebihan madu yang Allah turunkan. Allah minta kita imani dahulu bagaimana ia menjadi penawar bagi manusia. Disebabkan di dalam lebah tu turunnya penawar. Jadi dekat enzim-enzim dalam lebah tu. Jadi dekat sini kita boleh lihatlah kenapa pentingnya enzim dalam lebah tu untuk menukarkan daripada nektar tu kepada madu. Last sekali bila sampai ke lebah yang kelima atau ketujuh, dia tengok dah sempurna, dia akan storekan ke dalam dia punya sarang lah, dia punya sarang hexagon tu. Sarang hexagon tu tak semudah tu juga. Bukan dia simpan okey dah jadi madu, bukan. Dia akan tengok dulu sebab madu yang dihasilkan tu masih ditentukan kualiti oleh lebah. Dia tengok dia punya kepekatan dia ataupun cair ataupun pekat. Jika cair, lebah akan menggunakan sayap-sayap dia akan kipas-kipaskan. Dipanggil dia dehydratekan lebihan air dalam madu tu. Jadi madu tu akan menjadi lebih agak pekat sedikit. Dia berbeza-beza kalau madu dekat Timur Tengah tu berbeza dengan madu dekat tualang ni, madu tualang ni. Madu tualang ataupun madu kelulut ataupun madu yang open air yang humidity tinggi macam negara kita ni, dia beza dengan madu dengan Timur Tengah, dengan dekat US, UK dan negara-negara lain lah yang humidity dia sangat rendah kan. Jadi sebab tu kita punya madu kita ni agak kandungan air dia agak tinggi kalau yang raw. Jadi perlu diproses supaya tak mudah berlaku fermentation dan sebagainya. Tu nanti lebih lanjut lah, nanti kita share satu persatu. Kat sini kita fokus maknanya madu ni macam mana dihasilkan. Okey, bagi siapa yang baru join ni, saya ulang balik. So yang pertama, lebah perlukan sumber bahan iaitu nektar. So yang pertama nektar. Tapi selain nektar ada bahan lain lagi yang lebah boleh hasilkan madu menggunakannya, iaitu dipanggil gutasi. Gutasi tumbuh-tumbuhan. Dekat tumbuh-tumbuhan ni dia akan setiap pagi
dia akan keluar satu macam cairan dekat dia punya ujung-ujung daun ataupun dekat pucuk-pucuk dia ataupun dekat dia punya tunas-tunas dia akan keluarkan. Nanti saya share lah dekat yang bergambar punya dekat ini kan. Sekarang ni memang ada limitation sikit dekat Sifu punya video ni, sebab dia ada technical punya untuk nak masukkan gambar. Jadi tu dia panggil gutasi. Jadi paling banyak gutasi, contoh dia macam madu akasia. Madu akasia tu kadang-kadang bunga dia sikit tapi gutasi dia banyak. Jadi lebah menggunakan, dan gutasi ni dia mengandungi mineral dan mengandungi rasa manis jugalah, rasa ada sumber gula dalam tu. Jadi dia berbeza dengan embun tau, dengan air embun pagi-pagi. Kalau kau orang tengok kat pokok tu air embun, dia ada air embun, ada gutasi, ada beza ada dua tu. Mungkin dulu post dekat FB yang dulu ada juga yang pernah Sifu share kan, tapi mungkin dah jauh sangat kan. Nanti kita akan up balik lah gutasi tu apa. Okey, itu yang kedua. So jadi lebah tu dia akan menghisap nektar dan dia akan menghisap gutasi juga. Kalau tak ada nektar, dia akan menghisap gutasi juga. Jadi dua bahan ni. Ada yang ketiga juga. Yang ketiga ni, yang ni ada sikit kontroversi lah. Kontroversi sebab lebah ni diberi dengan feeding, dia panggil. Diberi makanan berupa gula, berupa air gula. Dia panggil feeding punya. Dia sebenarnya ia adalah SOP bagi penternakan. Sebab kadang-kadang macam kat negara-negara sejuk kan, winter kan, macam Sifu ada share juga, ada yang dia punya sarang, dia kotak sarang tu sampai penuh salji tau atas. Jadi bila penuh salji atas, lebah pokok pun dah tak ada daun, jangan kata bunga, daun pun tak ada, dah tinggal batang kayu je waktu winter kan. Jadi macam mana dia nak mengatasi masalah tu pada lebah? Sebab lebah perlukan makanan, kalau tidak dia mati. Jadi penternakan tu dia mesti feeding. Dia feeding dengan gula. Gula apa? Gula biasalah, gula sintetik lah, gula pasir. So biasanya memang tu standard operation. Okey, satu contoh dia bagi 1 kilo gula dengan 1 liter air, dia akan mixkan. Dia mix, dia akan jadi cair. So pagi-pagi dia akan letak berhampiran dengan kotak lebah tu. Jadi lebah-lebah tu akan menghurungi air gula tu lah. Dia akan dapat makanan lah untuk dia bagi untuk dia kelangsungan hidup bagi lebah tu. Sebenarnya tu adalah SOP bagi penternakan pada waktu-waktu tertentu. Tapi apa yang jadi, apa yang dikesalkan, terdapat jugalah manipulasi. Kadang-kadang dia bukan pada waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari dia bagi air gula. Jadi itu masalah dia. Bila hari-hari bagi dengan air gula, tentu sekali ia seolah-olah hanya transfer aja dia menggunakan lebah tu. Walaupun lebah tu mempunyai enzim, dia akan menukar gula tu, tapi ialah sumber gula tu, sebab suatu kualiti bagi madu tu kita lihat banyak faktor, antaranya dari segi sumber makanan lebah tu, sama ada daripada nektar ataupun gutasi ataupun dia adalah feeding kan, feeding atau dia bagi air gula. Jadi tentu sekali lah ada kesan sampingan. Kita tak tahu kan jangka masa yang terdekat, tapi tentu sekali ada kesan sampingan akan dalam satu jangka masa. Mungkin ada pengaruh dekat kadar gula dalam darah ataupun masalah-masalah lain yang melibatkan penggunaan gula tadi tu. Jadi sebab tu kebanyakan pengguna-pengguna, terutama sekali dekat negara-negara luar tu, dia mendapat dia mencari madu yang raw, yang belum tercemar, yang kualiti nektar dia memang multiflora, yang macam negara kita kan, hutan hujan tropika kan, daripada hutan tanpa pencemaran, tanpa masalah pesticide dekat tumbuh-tumbuhan. Dia memang cari yang betul-betul raw. Sebab tu antara sebabnya kenapa mereka banyak permintaan dekat madu tualang. Sebab madu tualang ni berasal daripada hutan. Dia lebih organik. Tu realitinya lah. Bukan kita nak promote kan. Tapi memang beberapa ciri tu bagi madu tu adalah kita tengok daripada sumber dia. Sumber nektar tadi, sumber gutasi, ataupun adakah dia feeding. Jadi
Okey, saya ulang balik yang untuk yang baru mendengar apa yang saya jelaskan ni. Okey, kita recap balik. So, bagaimana lebah menghasilkan madu tu? Yang pertama, dia menggunakan nektar sebagai bahan makanan dan dia akan menukar enzim dalam perut dia akan menukar kepada madu bila sampai masanya. Maksudnya bila sampai masanya, bila dah selesai, kawan-kawan dia yang lain tu pun tolong menguraikan kandungan nektar ataupun gutasi ataupun feeding sugar dalam perut lebah tadi tu. So yang kedua, dia menggunakan gutasi dari tumbuh-tumbuhan. So jangan pelik lah kerana tak ada bunga, tapi lebah tu dapat hasilkan madu. Sebenarnya dia mengambil gutasi daripada tumbuh-tumbuhan tu. So banyak tumbuhan setiap pagi dia akan menghasilkan gutasi. Sebab tu lebah dia akan cari rezeki dia pagi-pagi, dia akan keluar. Dia tak tidur pagi-pagi. Pagi-pagi dia dah ready dah. Malam dia berehat. Jadi itu antara beberapa. Yang ketiga tadi feeding kan. Feeding yang paling kurang kualiti tentulah feeding kan. Dia menghasilkan, dia dihasilkan madu tu dihasilkan daripada gula. Tu banyak yang berlaku sekarang lah. Jadi yang biasa saya kongsikan tu, memang kita kongsikan memang madu yang betul-betul yang berkualiti, yang memang asal usul dia memang daripada nektar yang belum tercemar, yang daripada udara yang bersih, daripada sumber air yang natural kan. Sebab lebah pun minum air jangan kata lebah tak minum air pula, lebah pun minum air juga. Jadi pentingnya untuk kita mengetahui pengetahuan ni macam mana lebah hasilkan madu. Antaranya 3 faktor tu. Dengan kita mengetahui bagaimana lebah hasilkan madu tu, jadi kita dapat tahu macam mana kita dapat idea kan, dapat berfikir secara rasional. Tentu sekali yang terbaik itu yang macam mana. Jadi dekat situlah dia punya key dia ataupun dia punya kunci dia, kenapa saya suka sharing benda-benda berkaitan lebah ni. Sebab benda ni cerita ni memang bukan saya sebutkan sekarang je, dah berpuluh tahun dah. Orang masih statik kat situ je dia punya pengetahuan dia. Jadi kita kena bagi pencerahan, kita kena explore, kita kena selalu berkongsi. Walaupun sehari-hari saya berkongsi kadang-kadang dengan pelanggan-pelanggan ataupun dengan yang bertanya kan, kawan-kawan bertanya, tapi tetap soalan yang sama juga. Kadang ditanya kenapa madu ni warna begini, kenapa madu ni begini, kenapa crystallize, kenapa ada semut, kenapa tak boleh guna sudu besi lah. So macam-macam lah dia punya cerita dia. Tapi biasanya memang saya suka bagi pencerahan ataupun bagi info yang agak ilmiah lah, agak berfakta kan. Sebab kita nak cerita sesuatu tu lebih mudah untuk kita cerita sesuatu yang lebih mudah difahami secara saintifik kan. Cuma bagi orang Muslim, bagi kita orang Muslim, memang madu tu salah satu daripada sumber penawar yang memang kita kena imani lah. Nak tak nak macam mana, kita jangan cerita dia punya kajian tu, itu nombor 2 pasti akan datang. Yang pertama, kita kena yakin dulu memang madu ni adalah penawar. Madu ni adalah penawar bagi manusia. So kita iman dulu, baru kita dapat pembuktian dia tu akan datang. Sama ada atau tak ada tu nombor 2 kan, ataupun nombor yang kesekian. Yang penting kita iman dulu madu ni adalah penawar bagi manusia. Jadi itu antara perkongsian lah ni, yang antara live saya yang agak awal-awal kan. Jadi kita tak nak yang cerita isu yang berat-berat. Mungkin yang pertama ni tentang definisi dulu, tentang cerita lebah tu bagaimana dia menghasilkan madu macam mana, so jenis lebah apa. Jadi benda yang basic-basic, yang itu pun kadang-kadang orang pun banyak yang keliru kan. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi lah selalu insyaAllah. Selain tu si Bobby pun suka juga berkongsi tentang apa, tentang motivasi ke sikit untuk
bisnes-bisnes yang okey kan, yang akan trend-trend sekarang, teknologi sekarang, macam mana kita nak improve uh, kita punya kemahiran lah, insya-Allah. Jadi uh, itu antara yang penting lah bagi madu. Mungkin banyak pertanyaan ni. Madu ni memang 1000. Barang siapa nak jadi pembekal madu tu, dia memang siap sedia lah dengan soalan. Macam saya dah hampir dekat 20 tahun kan berkecimpung dengan madu ni. Memang soalan dia, memang soalan cepu mas dia banyak lah. Jadi barang siapa yang nak menceburi nak sebagai pembekal madu ataupun menjual madu ni, sebaiknya kena belajar dulu, belajar. Kena cari info yang ilmiah lah sikit, sebab kita nak bukan sekadar kita nak jual aja, tapi kita nak educate customer tu, nak bagi pencerahan kepada masyarakat supaya dia tahu madu ni sebenarnya apa dia punya khasiat dia, keistimewaan dia. Memang terlalu banyak lah, dan ia adalah satu penawar yang sering dilupakan. Kita antara yakin tak yakin je. Ramai yang antara ya ke ni. Jadi kat sinilah kita nak tekankan, kita selalu bagi semangat dekat kita punya pengguna-pengguna. Memang kita tak ada pilihan, yang ini memang Allah turunkan khusus. Cuma kita nak kena pilih yang sama ada, yang mana satu yang berkualiti. Tentunya yang asli tu, yang tak asli ke, yang ni macam mana, ni kenapa yang ni lebih bagus, yang ni kurang sikit. Tapi secara umumnya madu tu semua okey. Janji daripada perut lebah lah tadi. Dan kita paling minimum kita kena tengok sumber yang diambil oleh lebah tu. So nektar apa dia menggunakan ni kan. Dia menghisap nektar apa, ataupun daripada mana asal usul nektar tu. Okey, itu sedikit pencerahan. Mungkin ada soalan ataupun ada yang mungkin sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan-kawan yang memang tanyakan soalan yang sama, mungkin boleh share lah terus video ni kan. Jadi dia boleh dapat pencerahan juga. Samping tu kita punya tujuan utama nak memandaikan masyarakat tu supaya kenal dengan lebih detail lagi tentang madu tu. Jadi dekat situ dia akan tahu betapa pentingnya madu ni dalam kehidupan seseorang, terutama sekali bagi kita sebagai orang Muslim kan, untuk menegakkan ibadah kepada Allah, insya-Allah kan. Okey, so kalau ada soalan dan sebagainya, nanti bolehlah share ataupun komen kat ni nanti di video-video ataupun live akan datang. Nanti selalulah saya bagi tips ataupun pencerahan ataupun bagi petua-petua yang best kan dengan madu ni. Sebab madu ni dia adalah basic bagi kalau seorang tu seorang perawat ataupun seorang yang menggunakan madu ataupun menggunakan kaedah alternatif untuk merawat, untuk pengobatan, insya-Allah madu ni adalah sebagai asas bagi menghasilkan penawar-penawar yang khusus untuk tertentu. Jadi banyak petua yang Sifu boleh share kan nanti, terutama untuk penyakit khusus. Contoh untuk yang diabetes macam mana, untuk yang gout macam mana, untuk yang ada penyumbatan dekat arteri dekat jantung macam mana kan, dan yang ada masalah sampai masalah kanser ni, sebagai usaha kita kan, ikhtiar kan. Dan madu ni dia satu produk ataupun produk daripada lebah yang natural. Jadi dia memang kena istiqamah. Dia tak ada cerita kita makan macam Panadol, makan hari ni esok baik. Tak ada. Dia memang cerita dia memang kita kena istiqamah makan setiap hari. Kita usahakan, kita beriktikad bahawa, yakin bahawa ini adalah penawar yang Allah turunkan buat manusia kan. Jadi kat situ barulah kita akan dapat merasa dia punya kesan penyembuhan pada diri kita, insya-Allah. So benda tu banyak ceritanya. Jadi kita akan telusuri satu persatu, insya-Allah.
So jangan lupa share-sharekanlah info-info yang bermanfaat lah daripada saya kan. Kalau tak bermanfaat, jangan share. Kalau yang bermanfaat, insya-Allah kita boleh sama-sama berkongsi manfaat semua, dan untuk inilah, untuk kita sentiasa mendapat suatu ilmu yang baru untuk diri kita, insya-Allah. Okey, sampai berjumpa lagi. So ada soalan tak? Okey. Okey, saya tengok sikit soalan Okey, Tuan Azari Sifubi, boleh ceritakan testimoni yang telah gunakan madu tualang? Oh, terima kasih Tuan Azari. Tuan Azari ni orang Otai ni, lama ni dia menggunakan madu Sifubi ni, dah berapa tahun 7-8 tahun kalau tak silap. Sifubi 7-8 tahun Tuan Azari dah menggunakan madu tualang, yang saya bekalkan dekat hampir 7-8 tahun juga. Jadi dia satu family, ada pernah dia berkongsi video dia mengamalkan. Dan semalam Tuan Azari semalam ada seorang doktor daripada US. Doktor tu daripada dia bahagian ketua unit di bahagian rawatan jantung di US. Kalau boleh tengok dekat partner saya tu dekat Tualang SG tu, Puan Ida tu, semalam dia buat live dengan doktor tu. Dia menggunakan madu tualang tu untuk amalan harian dia. Dan dia memang mencari madu tualang yang raw, dan kesan dia kata memang luar biasa lah. Memang dia amalkan, dan dia seorang doktor medik kan. Doktor medik, dia menghuraikan dengan term-term yang medical. Memang madu seperti madu raw yang kualiti dia bagus ni, memang dia rasalah dia punya kesan dia yang sangat baik kan. Dan diakui sendiri memang kajian-kajian tentang madu ni memang sengaja, seolah-olah sengaja dilengah-lengahkan ataupun sengaja dilambat-lambatkan, ataupun tak dibuat langsung kajian yang secara detail menggunakan madu sebagai perubatan oleh pihak WHO menurut dia lah. Jadi dia mendapat kesan yang baik. Ada yang untuk dia punya untuk radikal, untuk stabilkan radikal bebas dalam tubuh, dan dia menerangkan dengan baik lah. Jadi kenapa dia memilih madu tualang? Kerana madu tualang dia pun agak memang mungkin banyak info dia melalui dia punya pembacaan dia kan. Memang madu tualang ni antara yang gold standard, dia kata gold standard ataupun kelas A madu. Sebab apa? Sebab semuanya adalah disebabkan oleh sumber sebab dia akui memang sumber dia mencari madu daripada sumber yang betul-betul raw. Dia tak nak madu yang dah mix dengan pelbagai ataupun daripada ternak. Sebab dia tahu ternak ni mesti ada antibiotik, dia menggunakan antibiotik untuk nak menguatkan lebah tu. Jadi ada kesan pada madu tu lah. Seperti madu daripada China tu kan, sangat bahaya kan. Dia punya standard dia tu di negara maju tak dibenarkan masuk, tapi di negara-negara yang kecil seperti Malaysia, semuanya dilambakkan dengan madu-madu daripada China tu. Sebenarnya dia punya chlorofenicol dia tinggi, dia punya antibiotik dia tinggi. Jadi tu Tuan Azari, kalau nak cerita banyak ni Tuan Azari. Ada yang gunakan madu, ada yang hasilkan madu tualang ni, dia menghasilkan satu produk untuk untuk jantung tu kan, untuk penyumbatan yang berlaku pada arteri di jantung tu. Dia menghasilkan satu produk untuk tu, dan kesannya sangat luar biasa kan. Banyak testimoni yang dia dapat. Dia mencampurkan madu tualang, dan dia memilih madu tualang lah, madu hutan, sebab dia tahu kualiti untuk menghasilkan suatu produk penawar ataupun ubat yang special. Kita mesti menggunakan madu yang betul-betul ada kualiti lah. Sebab kalau madu yang biasa-biasa pun boleh juga, tapi
kita takut ada kesan sampingan lain lah. Mungkin gula dia tinggi ataupun dia tak ada enzim pun dalam tu, ataupun dia punya fitochemical dia pun tak ada dalam tu, nutrient dia pun dah habis hilang. Jadi dekat situ dihasilkan satu produk untuk masalah jantung, masalah tumor, masalah thyroid, dan memang kesan dia memang alhamdulillah, memang pengguna dia yang menggunakan bagi testimoni dan respon yang baik. Bila makan je dia rasa terus berdenyut-denyut. Jadi tu antara kelebihan lah, sebab dia menggunakan madu yang baik kan, madu tualang, dia menggunakan madu tualang. Okey, insya-Allah nanti si Fubi berkongsi lagi tentang mungkin Tuan Azhari, nanti kita berkongsi lagi tentang testimoni-testimoni daripada pelanggan-pelanggan. Sekarang ni saya cuba kumpulkan sebab pelanggan tu ramai, jadi yang biasa teks banyak, tapi saya cuba untuk nak kumpulkan melalui video kan. Jadi bila video kita tahu yang ini bukan rekaan, ni adalah memang pengalaman yang diamalkan menggunakan madu tualang untuk pengubatan. Ada yang menggunakan untuk masalah gout, masalah jantung dan masalah-masalah yang kronik tadi kan. Sampai ada satu customer tu, satu pelanggan si Fubi tu, dia menggunakan madu tualang tu dicampur dengan bawang putih tunggal kan, bawang putih tunggal, dan kakinya tu hampir-hampir nak dipotong tu. Alhamdulillah dia makan dengan teratur setiap hari, 2 sudu pagi dan malam, dan lukanya tu terus kering. Tapi tu lah tadi, madu tualang ni dia sebagai base tau. Dia sebagai asas bagi kita nak hasilkan sesuatu produk, tapi tentunya ia serasi lah dengan seorang tu kan. Dan kebaikan madu tualang ni sebab dia madu tempatan, madu Nusantara kan, kita orang Nusantara kan. Jadi kebanyakan penyakit-penyakit yang dialami oleh orang tempatan ni lebih cepat serasi. Dia bukan madu lain tu tak elok, tapi dari segi cepat lambat tu, serasi tak serasi tu, tu ada soalan lain tu. Kadang orang tanya madu mana yang terbaik kan, tapi kelebihan tu ada pada masing-masing lah. Tapi kelebihan bagi madu tualang khususnya, ataupun madu hutan di Nusantaranya, ia lebih serasi dengan orang tempatan. Mungkin daripada sumbernya sama kan. Kenapa Allah jadikan madu tualang tu dekat Malaysia, ataupun Indonesia, ataupun dekat Kalimantan, ataupun kat Thailand, Vietnam, Kemboja dan sebagainya. Sebab dia memang sesuai, Allah jadikan sesuatu tu sesuai untuk kawasan-kawasan dia, sesuai dengan penduduk kat situ. Jadi lebih serasi lah orang kata kan. Okey, insya-Allah. Okey, sebab ni antara si Fubi pun tak nak merigit-rigit sangat panjang kan. Jadi ini untuk intro dulu lah. Intro kita cerita tentang tadi definasi kan, tapi ni pun dah macam-macam kan kita cerita. Jadi kita akan bersambung lagi lah, insya-Allah kita bersambung lagi. So jangan selalulah bersama dengan saya kan, untuk mana tahu ada tip-tip yang berguna kan, boleh amalkan untuk kesihatan masing-masing, insya-Allah. Okey, sampai berjumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Minta maaf andai ada terlebih-lebih kata kan, insya-Allah. Nanti kita berjumpa lagi insya-Allah. Okey, assalamualaikum.